Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang Ramadan ini kita dapat sama-sama melihat kepada ayat-ayat suci daripada Allah Subhanahu wa taala daripada surah As-Sajdah, dan pada Ramadan kali ini kita memberi fokus kepada surah As-Sajdah ini kerana ia mempunyai pelbagai pelajaran untuk ayah-ayah, dan kita mendoakan siri majlis ayah ini yang sudah pun berlangsung pada tahun yang ketiga ini, kita dapat mencongkil dan juga jadikan ini sebagai madrasah, selain daripada Ramadan ini madrasah untuk semua, tapi ia juga untuk melatih kepimpinan ayah dalam memimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita dalam tajuk anak istimewa, nilai tambah buat ayah. Kita ingin sama-sama memberi fokus kepada ayat yang ketujuh daripada surah As-Sajdah bersama dengan dua orang panel yang berpengalaman yang akan mencongkil dan berkongsi permata bersama dengan tuan-tuan. Bagi ibu-ibu yang menemankan ayah, kita jemput untuk share, kongsikan di YouTube ataupun di Facebook ataupun di depan kaca TV. Teruskan untuk maklumkan pada rakan-rakan lain istiqamah kita untuk melihat kepada ayat-ayat daripada surah As-Sajdah ini. Panel kita yang pertama, Al-Fadil Ustaz Muhammad Fahmi bin Rusli, Pegawai Hal Ehwal Islam, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Selamat datang Ustaz. Jazakumullah khair. Terima kasih diucapkan pada Ustaz, dan juga kita mengalu-alukan kepada Al-Fadil Ustaz Wan Fakhrul Razi bin Wan Muhammad. Selamat datang Ustaz. Terima kasih bersama dengan Ustaz Wan Fakhrul Razi sebagai Johan Qari peringkat kebangsaan 2013, pensyarah di College Universiti Islam Selangor. Sudah tentunya kita ingin mendengar ayat suci Al-Quran pada hari ini, dan lebih daripada itu kita nak berkongsi pengalaman dan juga ilmu agar ia menjadi panduan untuk saya, untuk ayah-ayah yang setia bersama kita mengikuti ayat demi ayat daripada surah As-Sajdah. Kita mulakan dengan membaca ayat yang ke-7 hingga 9 daripada surah As-Sajdah. Tuan-tuan yang ada mushaf, kita boleh buka pada halaman 415 memulakan majlis ayah kita pada hari ini. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 7 hingga 9 surah yang ke-32 surah As-Sajdah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Wan Fakhrul Razi yang memimpin bacaan sebentar tadi, dan diharapkan pada tuan-tuan sempat untuk kita mengikuti, ya, sama ada mendengar ataupun kita semua sama kita melihat bagaimana bacaan itu untuk kita teruskan, ya, membaiki bacaan daripada surah As-Sajdah. Dan sekaligus kita melihat pada ayat yang ke-7, maksudnya yang memperindahkan, Allah lah yang memperindahkan segala sesuatu yang Dia ciptakan dan memulakan penciptaan manusia daripada tanah. Istilah di sini Allah menggunakan perkataan ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah menjadikan yang terbaik, dan dalam masa yang sama kita mungkin ada pertanyaan, bagaimana pula kalau ada individu yang lahir sebagai OKU, ya, yang mungkin ada kelainan upaya dari segi pendengaran, penglihatan ataupun mungkin terlibat dengan autism ataupun disleksia dan sebagainya. Kita ingin memahami satu pengalaman daripada Encik Rohaizan Abdul Wahab, Eksekutif Pentadbiran dan Operasi KNS Associates Sdn Bhd, yang mempunyai seorang anak autism. Bagaimana beliau berkongsi pengalaman, dan kita ingin mendalami lagi ayat ini bersama panel kita sebentar lagi. Kita saksikan dahulu video paparan. Nama saya Rohaizan bin Abdul Wahab. Saya berusia 50 tahun. Saya adalah seorang ayah kepada anak autism yang berusia 23 tahun. Saya bekerja sebagai operation and admin dalam syarikat sendiri dan adalah bekas Timbalan Pengerusi Persatuan Autism Muslim Malaysia. Saya dapat tahu agak lewat anak saya mengidap autism. Umur dia sekitar 5 atau 6 tahun. Yang sedar anak saya ada kelainan adalah cikgu-cikgu tadika dia. Sebenarnya saya tidak ada rasa menafikan anak-anak yang ada kelainan upaya ni. Saya boleh terima. Cuma sedikit sukarlah kenapa Tuhan pilih saya untuk dapat anak autism. Tapi yang membuatkan saya tak boleh lupa momen atau pengalaman yang perit untuk kami lah ketika anak saya mula bersekolah. Sebab anak-anak autism ni ada sikit pelik daripada pandangan orang lain kan. Bila kat sekolah kena buli, ada guru-guru yang kurang memahami pun tak dapat rasanya memberi perhatian kepada anak saya. Pernah disorok di bilik sumber sekolah sebab ada nazir atau pelawat kenamaan datang ke sekolah, takut anak saya mengganggu majlis. Ataupun yang paling saya dan arwah isteri rasa sangat terkesan adalah apabila kehadiran anak autism dalam keluarga saya adalah kesan daripada dosa-dosa saya yang lampau. Itu sangat memang terkesan, sampai sekarang saya akan fikir benda itu. Yang positifnya memang kebanyakannya orang cakap yang faham, dia akan beritahu anak suami isteri adalah bertuah kerana memiliki ahli syurga. Itu yang paling saya rasa boleh sejukkan hati orang yang ada anak-anak kurang upaya yang autism macam kami. Bila kita tak tahu anak itu hijab dia macam mana, doa dia macam, tapi kami percaya Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kaya. Bila Tuhan beri mesti ada sebabnya, ada hikmahnya. Kami dapat sokongan daripada keluarga yang memahami, rakan-rakan, masyarakat yang memahami. Walaupun tak semua, tak banyak orang, tak ramai orang yang faham, tapi sokongan mereka lah yang kami rasa kuat untuk menerima anak autism. Sebenarnya kekuatan tu bukan datang daripada saya, Tuhan yang beri. Tetapi kami peganglah yang bahawa Tuhan tu, Allah tu maha kaya, maha besar. Dia beri mesti ada sebab, dan bonus untuk kami, anak saya ada boleh belajar, boleh urus diri dengan hasil terapi, didikan, sokongan, doa. Itu yang penting. Kami sebenarnya secara terus terang itu bonus anugerah Tuhan. Saya tak boleh nak cakap apa, betul.
Kata-kata dia, jagalah anak, ini amanah anugerah Tuhan. Dan ayat yang paling saya peganglah, Arwah Isteri cakap, tidak semua orang normal, tipikal, berjaya. Dan orang kurang upaya pun boleh berjaya, malah lebih cemerlang berbanding orang yang orang kata serba sempurna di mata orang tapi kurang berjaya, dan ada yang tidak berjaya. Tapi alhamdulillah, saya syukur anak saya dapat menamatkan pengajian dia. Kepada keluarga, ayah-ayah, ibu-ibu yang ada anak autism ni, carilah kelebihan di dalam kekurangan. Tuhan mungkin sembunyikan untuk kita cari. Yang paling penting kita raih keperbezaan anak-anak kurang upaya ni. Begitulah perkongsian daripada Encik Rohaizan Abdul Wahab, seorang ayah yang mempunyai seorang anak autism, dan perkongsian tadi itu amat menyentuh kepada hati kita semua, yang pastinya kita ingin bersama melihat kepada ayat 7 daripada surah As-Sajdah sebentar tadi untuk kita memahami dengan lebih tuntas, dengan lebih cerah lagi. Sebenarnya bila Allah menyatakan Allah menciptakan manusia ini ahsana kulla syai' khalaqah, iaitu dengan sebaik-baik kejadian ini, apa maksudnya dengan istilah ahsan di dalam ayat yang ketujuh ini. Kita terus bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fahmi untuk menjelaskan perkara ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada yang berbahagia, moderator dan panel bersama. Hadirin dan hadirat, para penonton yang dirahmati Allah. Daripada ayat yang ketujuh ini kita dapat satu gambaran bahawasanya Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan sesuatu yang dengan cara yang ahsan, dengan cara yang terbaik. Kalau kita nak terjemahannya, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah, dialah Tuhan yang telah membaikkan, maknanya melakukan yang seterbaiknya terhadap setiap makhluk yang dia ciptakan. Jadi kita kena ada i'tiqad ni, kita kena ada pegangan ni, bahawasanya kalau kita katakan si fulan makhluk Allah, dan kita tahu kaedahnya kullu ma siwallah fahuwa makhluk, semua selain Allah adalah makhluk. Jadi kita tengok si fulan, dia ni siapa dia? Kita kata Allah yang ciptakan dia. Jadi bila Allah ciptakan dia, apa sahaja keadaan dirinya, itulah yang terbaik yang telah Allah ciptakan. Kadang-kadang manusia dia tak nampak benda ni, dia hanya membahagikan manusia kepada yang normal, dan dia kata ada manusia yang sifatnya sebagai OKU. Tapi dia tak perasan manusia normal pun mempunyai pelbagai perbezaan yang Allah ciptakan. Ada yang lahir-lahir daripada perut ibunya keluar dalam keadaan berkulit gelap, ada yang berkulit putih, ada yang matanya biru, ada yang matanya biasa-biasa sahaja. Jadi kita tak boleh pertikai. Sebagai contoh, seorang ayah, seorang mak, dia keluar anaknya daripada perut isterinya, tiba-tiba ayah dia kata, kenapa anak kita ni tak putih macam kita? Yang ni tak boleh pertikai. Kerana apa? Dia kena tahu anak dia ni Allah ciptakan. Dan bila Allah ciptakan, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah, Allah ni telah melakukan ciptaannya dengan ciptaan yang terbaik seperti yang telah disebutkan. Begitu juga kalau nak keluar daripada perut ibunya, maka kita tengok, kenapa mata tak biru macam sebahagian tempat? Maka kita katakan ni ciptaan Allah yang terbaik buat dirinya. Jadi kita katakan segala perbezaan yang berlaku daripada ciptaan manusia ni, semuanya adalah penciptaan yang terbaik. Manusia itu sama ada dia normal ataupun tidak dan seumpamanya, kerana mereka ni adalah ciptaan Allah. Jadi kita kena i'tiqad, kita kena pegang perkara ini, bahawasanya setiap ciptaan Allah adalah baik walaupun datang dalam pelbagai bentuk perbezaan di sisi kita sebagai manusia. Kita baca dalam kalau saya nak kaitkan sikit dengan surah As-Sajdah ni, biasa kita buat sujud sajadah. Betul. Dan semasa sujud sajadah tu apa bacaan kita? Kita baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu. Hakikatnya itu adalah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa sujud. Nabi ni semasa Nabi sujud, Nabi menzahirkan kebesaran Allah. Nabi kata, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan di hujung sekali kita nak ceritakan, kita sujud ni dengan wajah kita, sujud dengan muka kita, kita tundukkan kepala kita.
Daripada kepala yang merupakan anggota paling tinggi, kita letakkan di tempat paling rendah di atas tanah, kita besarkan Allah. Allah ciptakan. Dan akhirnya kita kata maha berkat Allah, Allah sebaik-baik Tuhan yang menciptakan. Jadi itu nak memberikan satu falsafah dalam hidup, bahawasanya apa sahaja ciptaan Allah, apa sahaja tindak tanduk perbuatan Allah, maka ada padanya ahsan, yang terbaik, yang paling baik. Jadi seorang bapa dia kena sedar tentang hakikat ni, bahawasanya dia kata kenapa dia ini diuji dengan diberikan anak yang contohnya kelainan upaya, maka kita kena balik kepada falsafah ni. Apa sahaja ciptaan Allah, walau apa sahaja keadaannya, adalah yang terbaik di sisi Allah. Jadi itu kita memadai sekadar itu. InsyaAllah itu adalah penerangan menjelaskan tadi tentang bagaimana ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini ahsan, Ustaz, ya. Maksudnya yang dah terbaik, dan manusia je lah, ya, manusia sahaja yang mengkategorikan, tetapi ianya dengan iktikad bahawa kita ada kelemahan tertentu, tetapi Allah sudah buat yang terbaik untuk menyiapkan kita untuk menuju dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya ialah kita kembali kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang ada peluang yang sama untuk berjaya, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hal ini kita ingin sama-sama bersama dengan qari kita Ustaz Wan Fakhrul Razi sebagai seorang pensyarah, dan mungkin Ustaz pun ada pengalaman bersama dengan pelajar-pelajar OKU di College Universiti Islam Selangor. Saya yakin ada di situ, Ustaz, ya. Walaupun OKU ini dia punya terjemahan ataupun maksudnya itu pelbagai, ya. Kalau dulu mungkin OKU pendengaran ataupun penglihatan, tetapi sekarang ini telah diluaskan lagi. Jadi mungkin Ustaz boleh berkongsi bagaimana sebagai seorang pensyarah dan juga pentadbiran di College Universiti Islam Selangor ini mensikapi kepada pelajar-pelajar ini, dan bagaimana kejayaan mereka di sana. Itu yang kita nak tahu juga agar menjadi inspirasi pada ayah-ayah yang bersama pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Okay, kami di universiti ada pelajar-pelajar yang OKU ni. Contohnya saya semester lepas saya mengajar subjek Tarannum, dan bila nak ambil kehadiran tu saya tak tahu kata ada di kalangan pelajar tu yang OKU. Dia saya ambil kehadiran, bila saya tanya kehadiran nama dia, bila dia jawab memang hadir, dia kuat. Okey. Saya pun berasa terkilan. Mula-mula saya kata kurang ajar betul. Saya kata macam tu. Bila nak jawab, sebut nama dia, dia jawab kuat, macam tak ada ni. Akhir sekali saya personal dengan dia, saya call, saya tanya, kenapa kamu jawab begitu, begini kuat begini? Dia jawab, Ustaz, minta maaf saya tak bagi tahu. Dia kata saya sebenarnya OKU. Okey. Dan pelajar ni alhamdulillah, sebenarnya pelajar OKU, pelajar normal ni, sebenarnya pelajar OKU ni sebenarnya dia rasa dia kekurangan, tetapi dalam serba kekurangan tu diri dia ada rasa macam dia tu kekurangan, tapi dia fokus kepada subjek, pada pembelajaran lebih pada orang lain. Contohnya kalau dalam kelas dia datang awal dan sebagainya. Maksudnya kesungguhan yang ditunjukkan, dia rasa diri dia tu berharga, kekurangan dia rasa begitu. Dan akhirnya natijahnya hasil daripada semester habis semua, dan memang dia seorang yang hebat sebenarnya. Orang yang hebat sebenarnya. Dan saya teringat satu cerita, satu kisah ni berlaku pada saya sendiri. Saya ajar seorang doktor pakar. Dia pakar kanser. Dia ada 3 orang anak, dan anaknya itu semuanya OKU, semua OKU. Dan akhir sekali atas nasihat saya, dia masukkan anak dia belajar agama. Dan anak dia tu memang OKU lah. Kelebihannya apabila anak dia tu budak ni sebenarnya pandai. Cuma dia mungkin Allah Taala anugerahkan dia begitu. Tapi bila diajar, dia latih, alhamdulillah. Akhirnya dia sangat berjaya dalam pelajaran dia. Maknanya penekanan terhadap terhadap pelajar macam ni, kita perlu beri satu fokus yang lebih sebenarnya pada pelajar macam ni, supaya mereka sama je, OKU ke normal ke, sama saja sebenarnya. Maksudnya mereka ada potensi untuk berjaya ke hadapan, Ustaz, ya. Jadi itu
pelajaran ataupun pemerhatian daripada Ustaz Wan Fakhrul Razi bersama dengan pelajar-pelajar di College University, dan saya yakin tuan-tuan yang mengikuti program ini juga ada pengalaman bersama dengan anak-anak OKU di luar keluarga kita ataupun dalam keluarga, yang bagi sebahagian yang dikongsikan oleh Encik Rohaizan sebentar tadi, ada pula individu-individu yang menyatakan, oh kamu dapat anak begini kerana kesilapan kekurangan kamu pada masa yang lepas. Adakah itu benar? Itulah yang kita ingin sama-sama lihat dalam perspektif Quran daripada sunnah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita berehat sebentar, kembali semula dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini untuk kita sama-sama menjadi ayah yang sentiasa memimpin masuk syurga sekeluarga bagi keluarga kita, dan kita dalam tajuk anak istimewa nilai tambah buat ayah. Program ini dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor untuk sama-sama kita menyeru kepada tuan-tuan sekalian untuk menunaikan zakat ya dengan mudah dan pantas di zakatselangor.com.my. Pay smart, stay smart. Dan kita sudah pun berbincang pada bahagian pertama sebentar tadi bagaimana seorang ayah yang mempunyai anak istimewa mempunyai peluang yang sama untuk memimpin dan mendidik anak untuk sama-sama mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi cabaran yang ada ialah apabila ada perkataan-perkataan yang menurunkan semangat bagi seorang ayah, seorang ibu, sebagaimana dikongsikan oleh Encik Rohaizan sebentar tadi. Atas itu kita ingin bersama melihat kepada satu lagi surah di dalam Al-Quran untuk kita mensikapi dengan cara yang betul. Kita selalu membaca surah At-Tin, kita dengarkan, kita baca bersama Al-Fadil Ustaz Wan Fakhrul Razi untuk kita sama-sama mendengar perkongsian bagaimana ya apabila Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, betulkah kalau ada anak OKU tersebut ada kaitan dengan pengalaman ataupun amalan-amalan kita yang tak betul pada suatu masa dahulu. Kita baca dahulu surah At-Tin daripada awal sehingga akhir dipimpin Al-Fadil Ustaz Wan Fakhrul Razi. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal balad
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 1 hingga 8 daripada surah At-Tin, surah yang ke-95 di dalam muka surat 597 sebentar tadi, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Wan Fakhrul Razi, dan menjelaskan tentang sekali lagi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada ayat yang keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita sudah berbincang tadi awal pada ayat ke-7 surah Sajdah, Allah membaikkan, dan kali ini Allah kata ahsani taqwim. Tetapi bila hadir anak OKU Ustaz ya, Ustaz Muhammad Fahmi, ada orang yang kata ya, ada seorang pasangan ini saya pernah berjumpa, dia kata bahawa ini pasal kamu punya dosa yang lepas lah ni, sebagaimana Encik Rohaizan juga tadi bila dia dimaklumkan begitu, ia amat perit ya, perit, dan kalau anak ni tadi sudah pun sampai 23 tahun umurnya, dia masih terngiang-ngiang lagi tentang perkataan tersebut. Adakah benar dan apa hakikatnya bila ada keluarga, ada anak OKU bukan OKU mensikapi perkara ini, Ustaz? Sila. Baik, menjawab persoalan yang diajukan, saya nak adakan satu teguran umum kepada semua masyarakat. Ya. Bahawasanya kita ni kalau kita jumpa dengan orang sakit atau diuji dengan apa musibah, amat tidak baik kalau kita nak kata kepada dia ini semua berlaku semata kerana dosa awak. Yang tu adalah tidak baik. Kerana kita nak katakan secara pasti, adakah setiap ibu bapa yang melahirkan anak normal sebelum itu dia tak ada buat dosa? Kita tak pasti. Dan tak boleh bermudah kita kata ibu bapa yang memiliki dan mempunyai anak OKU, anak tu OKU sebab perangai mak bapak dia yang buat maksiat. Tak boleh kata begitu. Sebab apa? Sebab ini isu ghaib. Dan la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah. Kecuali kalau Allah cerita kepada dia lah. Tapi bila pula Allah cerita kepada dia? Jadi kita katakan jangan kata begitu. Sebab seperti yang kita sebutkan sebentar tadi, kata-kata ini mengguriskan. Perasaan manusia dan benda-benda yang terguris ni dia suka nak diubat dan dirawat. Sebab tu kita kena berhati-hati dengan apa yang kita tuturkan. Ia mungkin boleh dimaafkan tetapi ia tidak akan mungkin dilupakan. Tu kita kena teliti dengan setiap apa yang kita katakan. Jadi secara kesimpulan saya katakan bahawasanya ia tidak betul. Tetapi habis tu apa realitinya, apa hakikat dan faktanya, kita kata begini. Kelahiran anak OKU, kita kena pandang ia daripada dua sudut. Yang pertama, kita akan anggap itu adalah satu bentuk ujian daripada Allah. Dan Allah memang menjadikan sesuatu yang berlaku kepada kita dalam hayat kita ni adalah ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati dan hidup untuk dia uji kamu. Siapakah dari kalangan kamu yang paling baik amalan dia? Jadi ini kehidupan kita, kekeluargaan kita, anak kita. Maka ada padanya ujian. Dan ujian datang dalam dua bentuk. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami datangkan ujian sama ada bentuk syar, bentuk keburukan ataupun bentuk kebaikan.
Jadi tujuannya kalau kita diuji dengan keburukan, kita ini bersabar. Dan kalau kita diuji dengan kebaikan, kita bersyukur. Hidup kita antara dua sayap, syukur, sabar kepada Allah dalam permusafiran panjang kita menuju Tuhan. Itu pertama, kita uji. Dan dalam konteks ujian, kita kena tahu yang Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan, membebankan kita ini satu-satu jiwa melainkan terhadap perkara yang Allah tahu kita mampu. Allah tahu kita boleh handle, kita boleh uruskan anak tersebut. Sebab itu Allah menguji kita dengannya. Dan kita kena ada satu lagi kefahaman bahawasanya setiap ujian yang Allah berikan akan disertakan bersamanya kesenangan. Bahawasanya inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan adanya kesenangan. Jadi Allah akan bantu. Allah akan bantu. Jadi caranya macam mana? Kita bersabar dengan ujian tersebut. Dan bila kita bersabar tu dalam erti kata kita melakukan dengan seterbaik yang mungkin, maka kita takwa kepada Allah. Dan bila kita takwa kepada Allah terhadap anak kita yang OKU, maka Allah akan berikan jalan keluar kita daripada kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa kepada Allah, Allah bagi jalan keluar daripada kesulitan kepada kesenangan. Dan dalam surah yang sama Allah kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa bertakwa kepada Allah, segala urusannya akan dipermudahkan. Itu yang pertama Ustaz. Kita kena kaitkan ni sebagai satu ujian. Yang kedua, kita kena nampak anak OKU yang kita miliki ni adalah salah satu sebab kita menuju ke syurga Allah. Ni kita kena fikirkan. Bahawasanya setiap insan yang ada dalam kehidupan kita, semuanya asbab yang membawa kita sama ada ke syurga atau neraka Allah. Bergantung kepada tindak tanduk kita, tindak laku kita kepada mereka. Ada orang dia masuk syurga menerusi ibu dia. Dia buat baik kepada mak dia. Dia tak derhaka kepada mak dia. Dan ada orang dia masuk syurga sebab dia buat baik kepada anak-anak dia. Semua benda ni ada riwayatnya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena teliti. Dan saya tertarik nak bawakan satu kisah yang berlaku antara Imam Malik bin Anas dengan seorang ulama sufi yang bernama Abdullah Al-Umari. Abdullah Al-Umari. Dia ini keturunan Umar bin Al-Khattab. Dan Abdullah bin Al-Umari ni Ustaz, Abdullah Al-Umari ni kerja dia adalah beribadah dalam gua bersendirian sahaja. Ulama sufi. Jadi dia duduk ibadat dalam gua dan dia hantar satu surat kepada Imam Malik. Imam Malik ni pula imam yang masyarakat, imam ijtimai. Dia pergi ke masjid, berceramah, berdakwah, sampaikan ilmu. Kemudian Abdullah Al-Umari ni dia hantar surat. Dia kata, jomlah kita tinggalkanlah manusia ni. Mari kita duduk berdua ibadah dengan Allah je. Berdoa dengan Allah je. Jadi Imam Malik ni dihantar. Dia kata, aku ni mengajar Muwatta dalam Masjid Nabi di Tanah Suci. Kemudian dia pun dia hantar surat. Dia kata, innallaha qassamal a'mala kama qassamal arzaq. Allah ni dia bahagikan amalan ni sama seperti dia bahagikan rezeki. Rezeki semua kita ni hadirin dan hadirat tak sama. Ada orang Allah bagi lebih, ada orang kurang, ada orang sederhana. Macam tu juga dengan amalan. Ada orang dia dipermudahkan melakukan amalan jaga mak dia. Ada orang dipermudahkan salat. Ada orang dipermudahkan kerana dia nak menjaga dan membimbing dan bersabar dengan anak-anak kelainan upaya yang dia ada. Jadi semua ni wasilah menuju ke syurga Allah. Jadi kita kena teliti dalam perkara ini. Jadikan anak tu bukan sebagai satu halangan dan kekurangan. Jadikan dia sebagai salah satu faktor kita ni sebagai ibu bapa masuk ke dalam syurga Allah. InsyaAllah. Ya, jadi itu adalah penerangan. Dan mungkin Ustaz ni bila Ustaz cerita tentang kisah Imam Malik sebentar tadi itu, maksudnya masing-masing ada bahagian masing-masing dari segi amal itu. Mungkin kalau sekali lagi Ustaz boleh menyampaikan nasihat inilah kepada ayah-ayah. Dia kadang-kadang dia bila dia banyak kena ambil masa menguruskan anak, dia tengok orang lain boleh contohnya suami isteri boleh pergi bekerja ataupun mungkinlah kalau dia kena bawa anaknya ke hospital, padahal orang lain mungkin boleh pergi majlis ilmu, dia tak dapat yang bahagian situ. Ya, jadi jawapan macam dah ada tadi, tetapi mungkin satu lagi penjelasan agar ayah-ayah, ibu yang mempunyai anak OKU ini kuat semangat bahawa menguruskan anak pergi hospital ke ataupun anak tantrum tadi kan, meragam apa sebagainya, juga adalah bahagian yang penting untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Silakan Ustaz.
Itu semua kita sebut terkait dengan apa yang telah saya sebutkan juga sebentar tadi. Kita kena anggap ia termasuk bahagian daripada ujian Allah kepada kita. Dan dalam berinteraksi dengan ujian, kita kena bersabar dan kita kena tahu bersama ujian ada kesenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena memberikan satu kefahaman bahawasanya anak tersebut adalah wasilah kita ke arah syurga. Tapi dia bukan semata kita lahirkan anak tu sahaja kita dapat syurga. Tak, masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Dan bagaimana rahmat Allah terhasil, tak lain tak bukan cara nak menarik rahmat Allah dengan amalan soleh. Jadi apa makna amalan soleh? Amalan soleh ni, contoh dia ada anak, dia buat baik kepada anak dia, dia jaga kebajikan anak dia, dan dia bersabar dengan keburukan anak dia. Itulah ihsan. Itulah amalan soleh. Dan semua benda ni Allah perintahkan kepada kita, baik kita ni mempunyai anak-anak yang biasa atau kita mempunyai anak yang kelainan upaya. Jadi di situ yang kita kena terapkan dalam pemikiran kita ni, bahawasanya kita kena buat baik kepada anak. Biarlah orang lain mungkin dia ada masa yang lebih untuk mencari rezeki, itu bahagian dia. Dia ada masa untuk salat banyak, dia ada masa untuk menuntut ilmu, tapi yang kita ni mungkin kerana masa kita yang ada tu terpaksa digunakan untuk mengawal anak-anak kita ini. Jadi anggap itu semua sebagai ibadah. Semuanya dikaitkan. Pentingnya niat kita, keikhlasan kita ni untuk kita menguruskan si fulan anak kita yang diuji oleh Allah kepada kita ni, kita anggap ni sebagai amal saleh aku. Bahawasanya orang lain ada bahagian dia, kita ada bahagian kita. Dia ada bahagian dia yang boleh membawa kepada syurga, anak ni lah yang menjadikan salah satu wasilah yang membawa kita kepada syurga Allah. InsyaAllah. Ya, jadi itu adalah pesanan daripada Fadil Ustaz Muhammad Fahmi untuk kita memahami secara luas amal soleh, Ustaz, ya. Pasal Ramadan tu utamanya, Ustaz, ya. Bila Ramadan orang kata dia dah habis 30 juzuk khatam Al-Quran, dia tarawihnya 8 rakaat ataupun 20 rakaat, tapi si ibu, si ayah yang mempunyai anak OKU mungkin dia tak dapat semaksimum yang mungkin. Tapi pesanan yang dibawakan sebentar tadi, pesanan daripada Imam Malik sebentar tadi, harapnya ia menjelaskan kepada kita, dan sudah tentunya ayat yang kita baca sebentar tadi, Allah menjadikan yang terbaik pada ayat nombor 5, Ustaz, ya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Mungkin Ustaz boleh tambah sedikit macam mana nak memastikan berinteraksi dengan anak OKU ini, jangan sampai Allah dah cakap, dah jadikan ahsani taqwim, tapi akhirnya si ayah ataupun ibu jadi serendah-rendahnya pula dalam ayat ini. Macam mana, Ustaz? Walaupun dari sudut penciptaan dan dari sudut kita dilahirkan sebagai sebaik-baik kejadian, tetapi manusia ni dia terbahagi kepada dua saluran, kepada dua jalan. Ada orang yang buat amal kebajikan, maka jalan dia jalan baik. Dan ada orang dia buat amal keburukan, maka jalan dia jalan yang buruk. Sebab tu Allah kaitkan summa radadnahu asfala safilin. Kami akan kembalikan dia kepada sehina-hina keadaan. Kemudian Allah kaitkan lagi illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Golongan ni diberikan exception, ada pengecualian bagi mereka. Maka dia tak nak hina, dia kena beramal saleh. Kalau dia meninggalkan amal saleh, walaupun fizikalnya hebat, walaupun matanya elok mendengar, melihat, matanya boleh, telinganya boleh mendengar, fizikalnya orang kata sempurna, cukup sifat, Ustaz. Tapi kalau dia meninggalkan amal saleh, dia akan jadi sehina-hina manusia. Tapi kalau dia dah ada fizikal yang baik, ataupun mungkin boleh jadi dia diuji dengan kelainan upaya, kekurangan itu dan ini, tetapi kalau dia beriman kepada Allah dan dia beramal saleh, maka dia akan mendapat ganjaran yang baik. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maknanya ganjaran yang begitu besar, pahala syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita nak katakan, kalau kita nak elak kita ni menjadi sehina-hina, maka hendaklah kita menjadi manusia yang cukup dua perkara. Yang pertama bukan semata fizikal, tetapi kita cukup dengan akhlak yang baik. Dari sebab itu kita katakan ada dua situasi, antara al-khalqu dengan al-khuluq, antara akhlak dalaman, antara al-khalqu fizikal luaran dan juga al-khuluq dalaman kita. Kedua-duanya baik. Dan kita katakan sebab itu dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membaca satu doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau telah elokkan fizikal luaran aku, maka kau elokkan juga akhlakku dengan beriman dan beramal saleh kepadanya Subhanahu Wa Taala. Di situ kita akan menjadi mulia dan kita tidak akan direndahkan dengan perendahan yang orang kata apa?
hina dan binasa. Wallahu a'lam. InsyaAllah ya. Jadi itu adalah panduan dalam kehidupan kita bagi ayah-ayah yang bersama pada hari ini ya, di mana ayat yang ke-5 6 daripada surah At-Tin itu juga menjelaskan bahawa kita perlu mensikapi dengan iman, dengan amal soleh. Dengan amal soleh itu juga masing-masing Ustaz ya. Ada orang yang mungkin pada bahagian tertentu, tetapi bagi ayah yang ada anak OKU, menguruskan anak ini dengan cara yang terbaik itu juga ya, atas dasar iman itu dia menjadi amal soleh yang ada ganjaran yang tidak tidak putus daripada ayat yang ke-6. Dan inilah yang diberikan penekanan pada pelekat majlis ayah ini. Kalau tuan-tuan tengok pada bahagian tengah itu, perjuangan ayah masuk syurga sekeluarga. Nombor 3 itu adalah akhlak. Ya, akhlak yang baik sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Akhlak bersama dengan anak OKU tersebut adalah satu perkara yang amat-amat besar. Malah lebih daripada itu, ia masih lagi seorang makhluk daripada Allah. Bila kita berakhlak dengan baik, itu menjadi asas untuk kejayaan memimpin masuk syurga sekeluarga. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar pada hari ini bagi ayah-ayah, ibu-ibu yang ada anak OKU, ataupun kita ada jiran, kita ada ahli keluarga, masyarakat yang mempunyai anak OKU, kita bertanggungjawab untuk menyemak dalam diri kita iman kita, amal soleh kita, bagaimana kita mensikapi kepada anak OKU ini sebagai asbab mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fahmi agar kita dipimpin dan terus menyikapi semua makhluk, anak dan ahli keluarga kita dengan cara yang terbaik sebagai bekal amal soleh kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Fahmi dan juga Al-Fadhil Ustaz Wan Fakhrul Razi pada hari ini bersama ya, untuk berkongsi permata-permata daripada Al-Quran surah As-Sajdah pada ayat yang ke-7 sebentar tadi, dan juga surah At-Tin sebagai tambahan untuk kita mensikapi dengan cara yang betul. Dan sudah pastinya kita tidak ingin lagi ya mengizinkan daripada diri kita, daripada masyarakat mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak ada asas ya daripada Al-Quran bila berhadapan dengan anak OKU ini. Tetapi anak ini juga adalah seorang insan yang berpeluang menjadi asbab bagi ayah ibu untuk kita masuk syurga sekeluarga. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang. Terus kita istiqamah bersama majlis ayah, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga, insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.